Ni tak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar saudara? Selamat berjumpa lagi dalam Amir Hijaz Fans. Teman-teman, kalau dapat suara dengan jelas, sila like ya. Saya nak tahu sebab ini malam kedua cuma testing. Saudara Nazil Hashim, apa khabar? Ruby Din, saudara Raja Kamal Raja Baizan, saudara Kerambit, Bob Vita, Bob WTA, Maunya Rahmat, Degawan Jaka, Jeffrey Abdullah, Nazil Hashim, Nazil Muhammad Azmi, apa khabar Mi? Abdul Talib, Eden, Samsul Anwar, Pak Ngah Canai, Amirul Azwan, salam semua. Pak Mid, Haji Azhar Abdul Manaf, waalaikumsalam, sihat saya. Saudara Siti Fatimah, Ruby Din, waalaikumsalam. Suara okey, terima kasih Ruby. Kerambit okey. Didi, Raban Tabin, Asrina Ahmad, laju dia masuk tu. Bila dia laju tu kadang saya pun tak sempat nak sebut satu persatu. Tapi jangan risaulah, sebab apabila kadang-kadang bila saya tak sempat sebut nama-nama tu, janganlah kecil hati pula ya. Maklum sajalah, dia laju. Saya ni slow sikit, orang tua lah katakan. Saudara Nur Ajais, Nur Ajais, Raja, Rashidah, Alan Roslan, Syamari Adnan, Azlan Yusof, Khairul Azmi, Adudu Kelambai, Ismail Abu Hassan, Muhammad Azhar, Saleh Hussein, Bahari, Bob, Yuan Kasim dan teman-teman yang lain. Jadi saya ucapkan selamat berjumpa di alam cyber. Kita cuma bertemu dan berkenalan, saling bertemu antara satu sama lain di alam cyber. Ya, jadi COVID-19, memang ada teman-teman bercakap kalau dia boleh, dia kata tak payah review banyak sangat tentang COVID-19 ni. Bagaimanapun tujuan saya untuk memberi kesedaran kepada saudara apa yang berlaku pada hari ini, sebab saya lihat hari ini menakutkan. Kes baru sudah naik balik 1,109, menjadikan jumlah terkumpul 61,861 dengan 2 kematian hari ini. Bagaimanapun Labuan, Sarawak, Putrajaya, Melaka, Terengganu dan Perlis tidak ada virus corona. Cuma di Sabah ada peningkatan ya. So itu kedudukan COVID, dan kepada teman-teman semua berhati-hati kerana dalam musim hujan ini banjir. Bila banjir ini saya mengharapkan agar kita sentiasa berwaspada. Ya, saudara Roslan Lan, waalaikumsalam. Duduk macam mana moratorium. Tanya pasal moratorium. Saya nak menyebut kadang-kadang tergeliat lidah. Saudara, daripada Amru bin Shu'aib, dari bapanya, dari datuknya, dia berkata seorang lelaki telah datang menemui Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mempunyai sanak saudara. Aku menyambung silaturahim tetapi mereka memutuskannya. Aku memaafkan mereka tapi mereka berbuat zalim. Aku berbuat baik tapi mereka berbuat jahat. Apakah aku harus membalas buatan mereka itu?" Maka baginda Rasulullah SAW menjawab, "Jangan engkau lakukan dengan begitu. Berarti engkau tinggalkan mereka semua. Tapi ambillah kebaikannya dan sambunglah hubungan silaturahim dengan mereka. Kerana sesungguhnya Allah akan sentiasa memberimu pertolongan selama engkau mampu konsisten." Begitu ya. Jadi ini adalah hadis riwayat Ahmad yang ke-6648. Statusnya adalah status isnad hasan, antara yang sahih dengan yang samar. Jadi pengajarannya kita harus membalaslah keburukan orang lain dengan kebaikan. Orang yang berusaha menghubungkan silaturahim dengan kerabat, memaafkan perbuatan orang yang menzaliminya, sentiasa berbuat baik kepadanya, dan yang berbuat buruk padanya akan sentiasa mendapat pertolongan daripada Allah SWT. Yakinlah, ini adalah daripada apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah, dan inilah juga yang dinasihatkan oleh baginda Rasulullah kepada kita. Dan kita yang mencintai Rasulullah harus sentiasa mematuhi dan mengikuti apa saja ajarannya. Ya, saudara Fazil Yub, saudara Ahmad Hashim, Basri Baco. Hadis ini kiriman daripada Pertubuhan Ikram Malaysia Negeri Johor. Terima kasih kerana mengirimkan ini.
Saudara, e-commerce ni saya nak bagi tahu kalau boleh lah ya, kalau boleh, sebab hari ni banyak sangat dah mula masuk. Alhamdulillah, saya seronok bila saya tengok ini, artinya laman Maya saya ini sudah mula didatangi banyak teman-teman, dan untuk saya review satu persatu tidak ada kemampuan. Atas meja saya hari ini penuh dengan makanan pelbagai-bagai, terutama keripik, macam-macam keripik ada ni, ada keripik ubi, keripik pisang, sedap-sedap lah tu. Ini kiriman daripada Puan Wida daripada Alustar Kedah. Cik, terima kasih Cik. Dok bagi hantar kat saya satu kotak besar. So jadi saya harap yang lain-lain boleh hantar dan bertemulah ya, berhubunglah untuk saudara masuk dalam e-commerce, bertemulah ataupun menghubungilah anak anda saya Azhar 011-330-41241. Dengan Azhar tu kalau telefon je jangan lupa buku saya ya. Buku-buku yang saya karang sendiri. Begitu juga dengan satu nombor 0777114300. Berhubung dengan mereka, insya-Allah akan keluarlah dalam apa yang ada dalam e-commerce. Sebab saya dah menyediakan ruangan e-commerce. Kadang-kadang waktu saya live ini keluar, kadang-kadang walaupun tak keluar waktu ini, tetapi dalam ruangan e-commerce saya keluar. Saya tujuan lain tak ada untuk mengiklankan barangan, dan saya mendoakan agar saudara hak rakyat support BMF e-commerce. Ini penghasilan daripada warga Bumi Putra, warga bangsa kita yang dalam keadaan kesempitan ini, eloklah berniaga. Saya menggalakkan supaya anda semua berniaga, kerana sabda junjungan 10 daripada pendapatan itu 9 datangnya daripada perniagaan. Ya. Jadi pada Puan Wida dan teman-teman yang lain, teruskanlah berniaga, teruskanlah usaha anda, insya-Allah. Salam impian moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja 10,000. Tajuk perbincangan kita malam ini adalah jangan permainkan hati rakyat. Ya. Bagaimanapun, untuk memulakan bicara kita malam ini, saya ingin mengingatkan saudara, hari ini adalah hari perkahwinan sedunia. Jadi orang yang dah kahwin saja boleh meraihkan hari ini, hari perkahwinan sedunia. Yang masih belum kahwin tu cepat-cepatlah cari pasangan, sama ada yang bujang ke, yang duda ke dan sebagainya. Silakanlah supaya tahun depan bolehlah meraihkan hari perkahwinan sedunia. Dan saya mulakan bicara kita dengan pantun kiriman Pak Nazir. Pak Nazir kata, Pak Nazir ni pantun dari Perlis. Pantun Pak Nazir hari ini, ubi kayu, jambu batu, kacang kuda beli di kedai. Bangsa Melayu perlu bersatu, mengelak daripada negara tergadai. Ini peringatan daripada Pak Nazir. Pagi hari ke Pekan Lukut beli pala nasi lemak. Yang memberi, dia kata, jangan kedekut. Meminta pula, usahlah tamak. Itu dua pantun kiriman Pak Nazir kita. Dan satu pantun lagi sedap juga. Ini kiriman sahabat saya, Saudara Jamil Idris. Dia kata, kalau nak tahu, dia berbantar pantun dalam bahasa Negeri Sembilan. Saudara Haji Aswar, Haji Rahmat, Aizah Abdul Aziz, Nur Kamsiah Yahya. Hari ini kiriman Saudara Jamil Idris dalam bahasa Negeri Sembilan. Kalau nak tahu podehnya lado, kalau tak lado, mestilah cili. Tunggu moratorium, bilalah nak tiba. Kumpulan simpanan pekerja, tak ada apa nak beli. Hai, kesian saya dengar. Begitulah keadaannya. Jadi, saudara, hari ini juga dalam kiriman banyak dalam website saya ini, ada pula joknya. Itu kiriman mereka memperolokkan Presiden Amerika. Iaitu apabila berita kematian idola bola sepak Maradona, mereka pun mengirimkan. Kata Trump, dia kata, saya sedih atas kematian Maradona kerana saya juga merupakan peminat wanita yang punya suara begitu merdu. Kita semoga dia damai dalam pengabadiannya. Saya senyum sendiri bila baca begitu. Saya kata, ya Allah, macam-macam lah. Begitulah sekarang, saudara, ya, kerana setiap pemimpin harus lebih berhati-hati. Setiap pemimpin harus lebih berhati-hati kerana sekarang ni berita di hujung jari. Segala-galanya mudah dan orang dapat tahu. Jadi peribadi saudara, apa hantaran saudara, apa kiriman saudara, semua itu diketahui oleh warga dengan begitu cepat dalam dunia tanpa sepadan. Begitu juga ada pula yang mengirim pada saya, ini kiriman nakal. Sebab dia tahu apa saya punya laman ini, laman politik. Kiriman nakalnya dia tanya dalam perdebatan bajet peringkat jawatankuasa mulai hari Isnin nanti, kementerian manakah yang bakal bingit dan diserang oleh pemimpin pembangkang? Apakah MITI? MITI itu maksudnya Kementerian Perdagangan
luar negara, iaitu dipimpin oleh Azmin Ali, atau KDN, Kementerian Dalam Negeri, iaitu Saudara Hamzah Zainuddin, atau KKM Jasa, ini Saifuddin Abdullah, ataupun KPKT, Kementerian Perumahan Kerajaan Tempatan, iaitu penggerak komuniti. Tentulah serangannya kepada Zahra Kamaluddin, ataupun projek khas RM1 bilion, itu pejabat Perdana Menteri. Ini kiriman mereka, saya kata ini nakal kiriman ini. Dia bukan nak minta pendapat saya, cuma dia bagi persoalan. Cuma yang saya pesankan berkali-kali, saudara, berhati-hati bila kita menangani alam cyber ini, kerana banyak benda-benda, kadang-kadang ada penipuan. Sebab itu tadi saya bagi tahu anak saya, tolong terak di atas yang berjalan tu, bahawa kita tak terlibat dengan apa-apa masalah persoalan kewangan. Sebab semalam sebenarnya saya punya web page ni teruk di godam. Boleh sekejap ada suara, sekejap tak ada suara, sekejap cerah, sekejap golap macam koleng. Kerana mereka marah kepada saya. Saya tahu mereka marah kerana saya mengingatkan kepada saudara berhati-hati dengan scammer. Mereka yang, sebab bila dah diumumkan boleh keluaran wang apa semua, kelang kabut mereka menghubungi kita. Dan tadi pun Radio Ais Sinar juga mengumumkan, dia kata hati-hati, Radio Ais Sinar, kumpulan wang simpanan pekerja juga telah pun mengulang peringatan agar jangan melayan atau membuka talian telefon atas nama Ais Sinar KWSP. Berhati-hati saudara ya. Jadi saya kena godam, mereka juga kena godam. Kita merasakan bahawa dalam suasana begini, memanglah orang tengah tak ada duit ni, macam-macam orang buat. Dan bagi saya, mereka yang melakukan jenayah sebegini, sampainya hati mereka melakukan terhadap warga yang udahlah kita tengah tenat ni. Ekonomi tengah tenat. Sebenarnya kumpulan wang simpanan pekerja tak dapat lagi. Belum pasti lagi sebenarnya. Tak tahu apa ceritanya. Kena tunggu hari Senin. Bagi saya, itulah keadaan kita. Bagaimanapun, segala teka-teki berhubung dengan bajet telah usai semalam. Artinya bagi saya melihat bahawa ini adalah percaturan politik. Itu macam mana Tun Dr. Mahathir yang dikatakan arkitek mampu mengalahkan UMNO, tapi kali ini terkiak-kiak dengan anaknya seorang saja. Jadi kononnya ada pakatan antara Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan UMNO juga tidak berlaku. Bagaimanapun, UMNO telah pun berjaya memberi petunjuk awal kepada PAS dalam menentukan pemilihan rakan strategik untuk menghadapi PRU 15. Jadi boleh dikatakan semua pimpinan UMNO berjaya memainkan peranan masing-masing. Walaupun dalam keadaan yang sangat mencabar, satu petanda baik untuk kebangkitan PRU 15. Itu yang saya lihat daripada apa yang berlaku semalam. Sama ada siaran TV, komen-komen, dan hari ini saya tengok tak banyak pun orang komen. Saya tahu bahawa rakyat sebenarnya semalam mengharapkan dia ada side. Duit dah lulus, okeylah. Pandailah jaga negara, jangan duk marah, biar mereka buat kerja. Saya SB Napiah memang begitulah. Cuma hari ini saya menerima kiriman. Ini saya nak baca sebab kiriman ini begitu menyentuh hati dan perasaan saya. Saya ni bukanlah orang yang kata karang ke nak marah, tidak. Ini kiriman daripada sahabat saya, iaitu saudara Datuk Ismail Safian daripada Taiping. Dalam muka buku saya petang tadi, kisahnya begini. Saya baca ya saudara, cuba kita dengar hayati apa yang ditulis oleh Datuk Ismail Safian. Saya tengok begitu, menampak gayanya beliau ni boleh juga mengarang cerita. Bahasa-bahasa digunakan pun ada emosionalnya. Dia kata, ini kisah benar. Pagi tadi dalam perjalanan ke pejabat, saya berhenti di satu lampu isyarat dalam bandar Taiping. Sementara menunggu lampu isyarat kembali hijau, tiba-tiba saya terpandang ke tingkap sebelah kiri dan kelihatan seorang wanita dalam lingkungan 40-an di atas motosikal bersendirian sedang memandang ke arah saya dan cuba bercakap sesuatu. Saya pun segera membuka cermin tingkap. Saya pasti saya tidak pernah mengenali wanita ini, katanya. Saya terus bertanya, ada apa? Lantas dia terus bertanya saya, Encik, di mana boleh saya dapat bantuan sebanyak RM50 untuk keperluan dan makanan untuk anak-anak saya? Jadi melihat kepada fizikal, katanya penampilan dan raut wajahnya, saya yakin wanita ini dalam keadaan terdesak. Lantas saya cuba mengambil dompet untuk mengeluarkan sedikit sumbangan
yang termampu sebelum lampu isyarat kembali hijau. Tiba-tiba wanita tadi berkata, "Encik, boleh ke berhenti di depan sana sikit?" Kita pun suspend lah. Mungkin nak kena rompak ke, ya. Dia kata memikirkan dia mungkin malu untuk mengambil wang daripada saya di tepi jalan begitu. Jadi saya pun menurut saja kehendak dia. Apabila lampu kembali hijau, saya bergerak ke depan sambil memerhati wanita tadi dan kelihatan dia berhenti di tepi jalan yang agak leha sedikit. Leha ni bahasa Perak. Betul dia kata saya pun memperlahankan kereta saya dan merapati wanita tadi. Terus wanita tadi merapati kereta saya dan cuba sekali lagi menjelaskan keadaan beliau untuk mencari duit bagi membeli susu dan makanan untuk keperluan anak-anaknya. Saya sempat bertanya, kenapa tidak cuba untuk dapatkan bantuan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat atau Batumal ataupun Pusat Khidmat Wakil Rakyat? Dia menjawab, sudah cuba tapi belum berjaya. Saya pun segera mengulurkan RM50 kepada wanita tadi untuk membantunya. Sebelum mengambil duit jadi, saya nak ulurkan, tiba-tiba dia bertanya, nombor telefon dan alamat saya? Terus saya bertanya, untuk apa? Dengan muka yang sedih dan pilu, sambil menahan deraian air mata, dia kata, saya wajib bayar balik duit encik. Saya terus jawab, tak perlu bayar. Saya ikhlas setakat untuk membantu setakat yang kemampuan saya. Saya ikhlas untuk anak-anaknya. Saya pun tutup cermin kereta dan terus memandu ke depan pejabat. Tanpa saya sedar, air mata saya juga berderai membasahi pipi. Sedih catatan ini. Tiba-tiba fikiran saya kembali ke zaman saya masih kanak-kanak, sekitar 50 tahun yang lalu. Memang selalu sangat bila tak ada makanan di rumah. Dan oleh kerana kita hidup di kampung, jadi adalah banyak benda untuk menggalas perut kosong. Paling tidak, arwah mak katanya akan rebus pisang atau ubi kayu di sekeliling rumah untuk kami sekeluarga menggalas perut dari kelaparan. Dan beliau mencatatkan, duhai kerajaan, duhai pemimpin, dan duhai kita semua sebagai apa pun katanya. Jangan sampai ada kalangan kita yang akan mati kerana kelaparan. Bantulah apa yang termampu lakukan. Setidak-tidaknya menjadi penghubung antara orang-orang seperti ini dengan pihak berwajib. Wallahu a'lam bishawab. Datuk Ismail Sapian, saya ucapkan terima kasih Datuk pada kiriman begini yang begitu menyentuh hati dan perasaan saya. Saya baca berkali-kali, saya pun magai nak meletik air mata juga. Sedih melihatkan wujudnya warga bangsa kita. Kita warga merdeka. Kita mewarisi kemerdekaan yang diperjuangkan oleh datuk nenek kita. Apakah kenapa perlu ada lagi warga yang sebegini? Ini catatan Datuk Ismail Sapian di Taiping. Bagaimana di Kuala Lumpur, bagaimana di Petaling Jaya, bagaimana berlaku di Johor Bahru, bagaimana berlaku di Pulau Pinang. Saya berkeyakinan. Sebab itulah saya pun tersentuh juga bila Datuk Seri Najib dia buat hantar posting pada saya, dia kata KWSP jangan main-main. Saya perhatikan ada yang bimbang bahawa proses pengeluaran skim iSinar KSOP akan tetap rumit. Ini kebimbangan Mat Azmi Mahali. Taiping tu bawah MP Larut tu. Ya, betul lah tu. Bukan, Taiping ni saya ingat di bawah Taiping lah. Di AP. Nazman Nas. Kecil-kecil dulu aku selalu makan nasi dengan air garam atau kecap dengan minyak jelatah. Itu saya katakan, kita dulu waktu itu kita pasca kemerdekaan. Saya tak heran sebab saya sendiri pun satu hari dalam seminggu tu nak dapat makan nasi pun susah. Melainkan mak saya buatkan porridge ataupun kanji. Sebab itu sekarang ni pun saya suka makan kanji. Sebab itu bila saya kata makanlah dendeng Siti Pareha ataupun makanlah ini rendang tok dengan Azhar tu, makan kanji. Seminggu cuma sekali dapat makan nasi. Itu pasca kemerdekaan tahun 60-an. Tapi kita sekarang ni dah jauh. Kita berjaya. Ekonomi kita begitu hebat. Kita sebagai negara ketiga. Kita adalah sebagai pendahulu. Kenapa ada warga yang sebegini? Ya? Jadi inilah yang bosku dia kata, saya perhatikan ada yang bimbang bahawa proses pengeluaran skim iSinar, kumpulan wang simpanan pekerja akan tetap ada rumit. Seperti yang dimaklumkan oleh Menteri Kewangan petang tadi dalam Dewan Rakyat, dia hanya mendapat persetujuan dia cuma dapat persetujuan. Jadi Menteri Kewangan hari ini media-media menyiarkan bahawa boleh dapat. Saya masih lagi timbul tanda tanya. Sebab itu kita mengharapkan warga yang berada di kumpulan wang simpanan pekerja itu perhatikanlah. Perlu ingat insaf.
Kalau tidak berlaku pada keluarga diri saudara, mungkin berlaku pada keluarga saudara. Warga kampung. Dia kata, Datuk Najib kata, sebab itu marilah kita bersabar untuk sekitar. Memanglah kita boleh sabar. Rakyat bila-bila pun boleh sabar. Tetapi kalau dah buka tudung saji, yang ada cuma batu-batu, ataupun yang ada kerepek bidar lah. Itu je yang mampu. Saya mengharapkan supaya benda ini tidak berlaku. Sebab itu Datuk Najib kata, kalau boleh, jangan merumitkan. Jangan menyusahkan. Mereka-mereka yang berada di Kementerian Kewangan, mereka berada di Badan Negara, jangan ada sebarang niat untuk merumitkan keadaan. Jangan kita menyusahkan rakyat. Bagi saya, sebab itu tajuk kita malam ini, saya katakan tadi, ini tajuk kita, perbincangan kita malam ini adalah jangan permainkan hati rakyat. Jangan kita permainkan hati rakyat. Jangan kita bercanda atas kesengsaraan rakyat. Saya begitu terkesima kalau saya dengar benda begitu. Jadi kita haraplah mereka-mereka yang di situ jangan hanya cakap. Menteri pun jangan hanya cakap. Saya bukan nak marah pada menteri. Kita amat mengharapkan agar menteri-menteri yang kita dukung, kita sokong mereka berada di anjung kuasa. Lain tidak adalah untuk memberi kebahagiaan, kemakmuran rakyat. Saya akan bersuara, saya akan meledak marah saya kalau rakyat dipermainkan. Jadi buat WT sudah tutup, tak payah nak salahkan orang aja. Saya bukan nak salahkan orang. Saya meminta. Saya selalu Bob nak marah, saya pahal. saya mengingatkan sebelum terjadi supaya warga kita kesian. Syarimat sekira KWC cuba main-main PR15 PN nanti pasti bungkus. Betul lah, tapi bagi saya yang paling penting sekarang ni kita bersama-sama menunggu hari Isnin. Saudara tak tahu, Bob. Mungkin saudara ada makanan di rumah. Saya terkesima. Saya bila dengar cerita-cerita begitu, memang saya cepat terasa. Sebab saya pernah mengalami. Saudara mungkin tak melalu. Tak apa, Syaf Offspring. Bob tak marah tu. Ya, betul. Saya tak marah pada Bob. Saya kata, bila saya menyuarakan begini, sebab saya kata mengingatkan. Bukan saya nak menyalahkan. Memang kadang-kadang saya dapat kiriman mengatakan Datuk ni tak habis-habis menyalahkan orang. Tidak. Saya mengingatkan. Terlebih lagi pada pemimpin. Mereka yang bernama pemimpin, jangan permainkan rakyat. Itu saja permintaan kita. Dan kalau pemimpin menjalankan tugas dengan baik, negara kita makmur. Bila negara kita makmur, rakyat sihat, mereka tetap akan berada di sana. Kita akan dukung mereka. SB Napiah, masalahnya kalau seorang dua, tak apalah. Kalau ada kita bukan YB pun, boleh bagi. Kalau ada, ni orang ramai kata. Sepatutnya tak payahlah sampai rakyat sangat susah. Sebab kita ada kerajaan dan merdeka. Itu SB Napiah. Saya melihat benda ini tidak lain dan tidak bukan bahawa kita bukan kesal. Saya bukan kesal. Cuma kita merasakan kenapakah jadi begitu. Kenapa jadi begitu? Ia terjadi tidak lain tak bukan kerana ada berlakunya salah kepimpinan. Apabila kadang-kadang berlaku ketirisan. Ketirisan. Saudara Jafri Abdullah. Simple je tu, 10K tanpa syarat. Okey, itu bab itu kita harap. Mari kita berlapang dada. Kita tunggu hari Isnin. Tapi kalau hari Isnin, Kepulauan Simpandan Pekerja mengeluarkan kenyataan yang lain pula, minta maaf. Kalau saya melontarkan pandangan saya lagi. Tak apa. Saya bagi saya pandangan saudara, sebab itu saya kata ruangan saya ini we must agree to disagree. Kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Dan pandangan-pandangan daripada saudara Bob itu juga menyedarkan saya supaya kadang-kadang saya jangan terlajak. Saya adalah manusia biasa, punya perasaan saya lain tidak. Apabila saya tengok suatu benda yang berlaku pada rakyat, apa bagaimana yang ditulis oleh Datuk Ismail Sapian tadi, benar-benar menyentuh perasaan saya. Dan saya yakin Datuk Ismail Sapian, yang saya kenal beliau, dia bukan orang yang buat cerita-cerita omongan kosong. Apa yang dicatatkan itu adalah catatan kebenaran. Beliau mengalami sendiri. Jadi dia mengalami dan dia hantar kepada kita untuk kita kongsi bersama, menyedarkan kita. Sebab bila dia sentuh soal Baitumal, dia sentuh soal Jabatan Kebajikan Masyarakat, dia sentuh tentang pejabat wakil rakyat. Artinya dalam kesusahan rakyat begini, pejabat wakil rakyat. Tapi malangnya di Taiping tu wakil rakyat dia DAP nak buat macam mana? Rakyat Taiping memilih DAP.
Inilah balasannya, inilah akibatnya. Bukan saya nak kutuk DAP pesik. Tidak. Tapi bagi mereka kadang-kadang pemimpin mereka jelas. Saya tak nampak pun bila berlaku banjir dan sebagainya. Cuma waktu dulu bila Datuk Zaid Hamidi jadi Timbalan Perdana Menteri, jadi Menteri Dalam Negeri, berlaku banjir besar di Pulau Pinang, bila turun waktu itulah kita nampak Lim Guang menangislah waktu itu melihat rakyatnya yang sengsara. Tapi di tempat-tempat lain mereka tak ada, mereka lebih suka bercanda dengan politik. Result endau, tak apa bro, tak perasan. Yang pasti memang kita tunjukkan pada RBA. Betul, bagi saya tak apa saudara. RBA nak kacau pun saya tak marah. Ini saya cakap terus terang, saya tak marah. Sebab you must agree to disagree. Cuma bagi saya, pertama sekali jangan sentuh bangsa saya. Jangan sentuh agama saya. Jangan sentuh raja-raja saya. Jangan sentuh parti saya. Itu saya. Selera nak balon pemimpin saya kalau mereka tak betul. Balon. Sebab tujuan saya memberi pencerahan. Kalau tak betul, saya menjelaskan keadaan. Jadi Yusof Sabri Datuk Seri Najib telah mewujudkan pekerjaan 8 juta dengan kelulusan wang sepanjang kerja. Bukan mewujudkan pekerjaan. Memberi nafas kelegaan. Sebenarnya secara wang sejumlah RM10,000 itu bukanlah sebagai penyelesaian kepada segala masalah. Tidak. Tadi saya tengah hari tadi saya makan tengah hari bersama Yang Berhormat Tengku Razali Hamzah. Saya berborak dengan beliau. Saya macam mana keadaannya dalam keadaan begini? Dia kata saya tak ambil tahulah sebab saya tak mengiktiraf sebab saya punya pendirian saya bahawa saya nakkan legitimasi mesti ikut perlembagaan. Selagi tak ikut perlembagaan saya tak mau campurlah katanya. Cuma dia kata dia mencadangkan sepatutnya dalam kesusahan begini, menteri-menteri, timbalan-timbalan menteri kena potong gaji. Sebab mereka pun bukan kerja sangat pun, dia kata, potong 50%. Begitu juga mereka-mereka yang berada di GLC ataupun syarikat link kerajaan. Potonglah gaji sampai 70% sebab mereka bukan meniaga. Bukan ada perniagaan negara sekarang ni pun. Duduk cokok, itu bahasa dia lah. Duduk cokok ke situ je pun bukan dapat apa bisnes pun. Tapi cukup bulan ambil gaji RM100,000. Ada satu orang saya terkejut bila Yang Mulia tunjuk tunjukkan dekat saya seorang CEO ataupun ketua eksekutif sebuah syarikat anak kepada tabung haji. Gaji dia RM900,000 sebulan. 6 bulan bonus. Dan syarikat sebut memanglah ada yang untunglah sugi sebagainya. Jadi kata dalam keadaan sekali potonglah 30%. Rakyat tengah susah sekarang ni. Bagaimana yang dilakukan oleh Perdana Menteri di New Zealand. Di New Zealand dia potong semua. Dia potong semua gaji kita menteri, timbalan menteri dan mereka-mereka yang berada yang menjaga GLCs. Sebab dia kata dalam keadaan COVID sekarang ni berniaga pun tak jalan terus lagi. So eloklah potong gaji dan wang itu masuk ke dalam tabung untuk membantu rakyat yang dalam kesusahan. Itu pandangan beliau tadi. Kata Datuk, malam ni Datuk kena cakap benda tu. InsyaAllah. Dan yang paling kegusaran kita, RM10,000 ini bukan penyelesaian. Kerana apabila kerajaan dah umumkan begitu, saudara sendiri lihat, skamer sudah bermula untuk menghubungi orang. Mereka sudah mula ajar-ajar penipuan dan sebagainya. Pasti akan ada yang terpedaya. Pasti akan ada yang terpengaruh dengan pelbagai skim untuk jadi kaya dan sebagainya. Tetapi yang paling penting sekali adalah tokeh-tokeh, kapitan-kapitan. Bila kerajaan mengumumkan 8 juta rakyat Malaysia akan mendapat RM10,000 one off daripada kumpulan simpanan wang pekerja, maka barang akan naik. Dan paling ditakuti, sejauh mana kita mencukupi barang makanan di pasaran. Ini juga another problem. Sebab itu saya kata RM10,000 itu bukanlah penyelesaian segala-galanya. Cuma bagi saudara yang dapat wang itu, berhati-hatilah. Ingatlah, wang itu tidak lain dan tak bukan adalah untuk memastikan kita menangguhkan kehidupan yang sukar sementara menanti ekonomi pulih semula. Supaya waktu itu kita boleh bekerja balik. Sebab kebanyakannya tak ada kerja. Tadi pun saya naik LRT, saya naik MRT, sepi. Sepi saudara, mungkin suasana hujan. Tapi bagi saya kalau sepi, kedai-kedai sepi, artinya ekonomi tidak bergerak lagi. Dan betul, semalam dah ada diumumkan pengumuman. Alhamdulillah, Menteri Kewangan dah buat kenyataan
bawa moratorium. Pun masih lagi kita tak tahu. Sebab Bank Negara belum menghantar surat ataupun secara tuntas ataupun buat kenyataan semua peminjam. Sebab tuntutan daripada UMNO Barisan Nasional, semua peminjam tak usah kira lah B40 ke, B60 ke, T20 ke, sebab semua terkesan oleh serangan COVID-19 oleh disebabkan wujudnya keadaan ekonomi yang merudum, bukan negara kita saja. Saya kena ingat bahawa ini ekonomi dunia sekarang ni tengah merudum teruk. Tak usah ceritalah di Amerika, tak usah ceritalah di London. Saya tengok kiriman kali kedua. Yang bawa mula tunjuk dekat saya tadi, saya kata astagfirullahalazim. Dulu kalau kita berjalan saja di Oxford Street tu, pukul 2 petang, 5 juta manusia berjalan penuh. Hari ini nak tengok dalam kiriman YouTube yang hantar tu, 3 orang pun tak ada. Dalam dia punya LRT ataupun tube dia pun tak ada orang naik kereta. Berkedai-kedai semua boleh dikatakan 90% tutup. Itu di kota London. Bagaimana di Frankfurt? Bagaimana di Paris? Di Paris kedai-kedai yang menjual jenama-jenama sudah tak ada dah sekarang ni. Bukanlah tak ada secara total, tapi sudah mengurangkan. Yang ada sekarang ni melalui Lazada. Tapi Lazada ni mereka juga buat untung. Jadi saudara juga berhati-hati Saudara Mazmi tanggungjawab Menteri Komunikasi memaklumkan pada rakyat tentang skema air sinar. Ini sepatutnya berlaku, sepatutnya. Nampak guys, saya terpaksalah mengambil tempat untuk mengumumkan, bukan jawatan dia, tidak, untuk mengumumkan kadang-kadang begini. Jadi ni hak rakyat. Datuk bayangkan RM50 sekarang boleh dapat apa Datuk? Tak ada nilai dan sekarang. Itu yang saya tadi bila Datuk Ismail Sapian catatkan tadi tu, saya begitu tersentuh hati perasaan saya. Kalau dia kata nak beli makanan untuk anak-anak dia. Dia naik motor, cari duit, pinjam sana, pinjam sini. Dan dia ikhlas. Sebab dia minta nombor telefon, sebab dia kata saya wajib bayar balik. Ini yang membuatkan saya kata ikhlasnya dia. Mungkinlah dia merasakan bahawa setelah semalam pengumuman menteri boleh dapat duit kumpulan wang sebenar pekerja, mungkin dia dapat duit dia nanti, maka boleh dia bayar. Dan saudara kena ingat RM10,000 tu bukanlah bagi saudara semua. Bukan semua. Ingat mungkin saudara yang baru bekerja dan sebagainya, mungkin simpanan saudara ada lebih kurang RM20,000. Saya ingat dia akan bagi dari lebih kurang daripada RM10,000. Bagaimanapun tak apalah, dia bagi serentak. Terima kasih saudara Muhammad Hashim. Saudara Mahrul Idris, Assalamualaikum. Terima kasih saudara Fazilah. Jadi saudara semua saya khawatir satu saja. Saya khawatir lain tak ada adalah tentang barangan makanan, barangan keperluan harian kita. Sebab berkali-kali saya nyatakan, tadi pun dengan Yang Muhammad Teguh Razali pun saya kata my worry is sebab pengimport, mereka yang mengimport masuk beras-beras yang ada di pasaran hari ini hanya 4 syarikat saja. Dulu kita mempunyai syarikat macam LPN, Lembaga Padi Negara, tapi semua itu telah diswastakan. Dan tiap-tiap syarikat ini, keperluan beras di negara kita ini lebih kurang 1.5 bilion ke 2 bilion, lebih kurang begitulah. Dan 4 syarikat saja. Jadi sepatutnya stok itu kena ada sekurang-kurang 3 bulan. Apa yang berlaku sekarang, kerana syarikat sebagai pengimport, dia cuma dapat LC facilities daripada bank hanya untuk dalam 2-3 juta saja. Retinya dia akan order beras tu untuk dalam 1-2 minggu saja. Kalaulah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri memberi ruang untuk warganya memperolehi lesen import beras misalnya, saya yakin harga beras akan turun. Saya berkeyakinan stok makanan beras ini akan banyak. Jadi betul tujuannya untuk mengawal makanan, untuk mengawal perniagaan, tetapi berilah juga ruang bukan untuk 4 orang. Ini tidak, seolah-olah kita melihat bahawa mereka menjaga kepentingan kroni. Ini yang kita perjuangkan supaya kita tak mahu adanya kronisme, nepotisme ataupun korupsi. KKN. Rajuna Rasha, Datuk, rasanya sama cerita yang Datuk cerita. Amizat Feb. Betul. Saya saban malam akan bercerita saudara Rajuna. Mungkin berulang, mungkin saudara tak suka dengar, apa nak buat. Bagi saya lain tak ada, bagi perjuangan saya. Makanan hari ini melambung, kan dah cakap. Makanan hari ini melambung berganda-ganda. Saudara Zabah Masterpiece. Saudara Rajuna. Saya, kekhawatiran saya itulah. Lain tidak. Jadi pimpinan harus memikirkan
Saudara Yusof, terima kasih menarik pencerahan malam ini. Saya memberi pencerahan tentang keadaan negara kita, tentang warga kita. Warga kita ialah warga yang cinta damai. Warga kita warga yang harmonis. Sebab itu tadi adalah satu orang bercakap, dia kata, saya kekhawatiran, dia kata nanti rakyat bangkit. Saya kata rakyat negara kita ini adalah rakyat yang cinta damai. Kita tak mau pergaduhan, kita tak mau riot ataupun unjuk rasa yang bukan-bukan. Cukup-cukuplah kita dulu dengan insiden reformasi dan sebagainya. Rakyat dah muak dah. Hari ini pun siapa saja nak buatlah usaha kalau nak kumpul. Tidak. Tetapi kalau perut dah kosong, kemungkinan itu ada. Cuma saya kata kalau orang dah perut dah kosong, dia cepat marah. Amarahnya cepat. Jadi tidak ada kawalan perasaan. Sebab itu, menurut laporan 2-3 hari lepas, semua orang dah tahu. 266 orang telah pun mengambil tindakan membunuh diri. Ini pun satu benda, satu bencana pada saya. Dah tak boleh nak buat apa. Saya dapat satu cerita tadi, dia kata dia duduk dekat Subang Jaya. Dia bawa Grab. Tapi hari itu tak ada. Penumpang adalah dapat bukan RM10-20. Anak di rumah sakit. Jadi dia tak boleh nak buat apa. Sebabnya kerana kita ni, hospital-hospital kita sekarang ni tidak ada macam dulu. Dulu Kementerian Kesihatan ni hospital percuma. Saudara masuk hospital sekarang ni, masuk saja hospital untuk dapat rawatan walaupun emergency ataupun kemalangan, unit kecemasan. Saya alami. Sebab itu saya boleh bercakap. Saya mengalami anak saya masuk unit kecemasan, kena bayar juga RM70. Cuma saya geleng kepala, saya memikirkan begitulah susahnya rakyat. Bagaimana kalau rakyat lebih teruk lagi daripada saya lagi, yang tidak punya wang. Sekarang hari ini, duit kita bertambah kecil. Nak dapatnya tak cukup. Ini masalah. Nilai duit kita sekarang ni bertambah kecil. Macam saya kata tadi, RM50 nak buat apa? Ya, Lili Rafidah. RM60 nak buat apa? Kemudian Trump Syah. Siapa yang dapat ejen beras tu? Dan siapa yang bagi mereka ejen tu? Boleh ke kerajaan nanti ejen baru? Ini yang saya minta. Saudara Syah, ini saya seru. Biarlah orang tak suka dengar. Saban malam saya akan minta supaya AP import beras. AP, approval permit untuk import beras, untuk import tepung, untuk import gula, untuk makanan-makanan penting. Jangan hanya orang-orang kapitalis. Jangan. Bukalah untuk di Negeri Johor, satu orang. Untuk di Kelantan, satu orang. Untuk di Pahang, satu orang. Mungkin satu orang itu dia bawa untuk Kelantan dan Terengganu. Dan untuk di Kelantan, untuk Pahang, juga Terengganu dibuat yang itu. Begitu juga untuk Kedah. Kedah sekalikan dengan Perlis. Jadi kita ada berapa negeri? Untuk Sabah, satu orang. Untuk Sarawak, satu orang. Bukannya 4 orang. Ini yang kita minta supaya ada ruang juga perniagaan. Sebab bila banyak syarikat dapat menunjukkan yang memiliki import permitnya, maka ramai dapat kerja. Itu pertama sekali dari segi seluruh ekonominya. Ada peluang pekerjaan. Yang kedua, barangan yang dia bawa masuk itu dapat dikawal secara tuntas. Kalau tidak, mereka kalau 4 orang ni, 4-4 jumpa dengan menteri, tak boleh lah yang hormat. Barang nak buat macam mana, harga minyak nak naik, barang naik, duit kita sikit. Jadi menteri pun tak boleh kata apa. Sebab itu perlu dipindah. Dasar import permit ini perlu dipindah. Yang ini sepatutnya barangan dari luar apa semua berada di tangan Azmin. Tapi masalahnya dia berada di bawah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri. Saya pernah bercakap dengan Datuk Rosul, ahli parlimen daripada Hulu Terengganu. Saya kata, Tok, macam mana Tok gini ni? Tok, saya cuba berlagak seolah saya nak pergi buat import gula. Saya kata, Tok, saya ingat nak buat import gula lah Tok. Saya ada kawan saya dekat Peru. Buat balik gula dengan harga murah lah Tok. Dia kata, tak boleh, dia kata. Kenapa? Dia kata, kena dapat. Menteri jawab, dia kata kena tanya CSR. Jadi CSR lah akan menguasai harga gula di pasaran. Ini saya alami sendiri, saudara. Saya bukan nak menyalahkan siapa, saya cuba bertanya. Artinya, kalau lah macam saya kata tadi kan, kalau kita dapat untuk di Johor satu orang, untuk di Melaka Negeri Sembilan satu orang, untuk di Kuala Lumpur satu orang, untuk di kawasan Selayang dan sebagainya satu orang. Ramai yang mereka mempunyai permit untuk mengimport. Ini tidak pada 4 orang saja. Gandum pun begitu juga. 2-3 orang saja. Jadi untuk mendapatkan itu, maka berlakulah, ini yang dikatakan berlaku untuk dapat benda susah, berlakunya korupsi.
Ini menimbulkan persepsi rakyat. Kita nak mengelakkan supaya pemimpin dilihat bersih. Sebab mereka punya gaji pendapatan yang besar. Jadi saudara orang Perak, idea Datuk tu pun okey. Dia kata buka saja kepada sesiapa yang mampu memenuhi syarat. Contohnya dalam akaun syarikat at least ada 1 juta ke atas. Maka siapa saja layak memohon permit import barang-barang itu. Okey juga. Okey juga. Saya tak ada. Bagi saya, matlamatnya bagi saya, soal you ada simpanan, you ada modal 1 juta dan sebagainya, tak kisahlah. Tetapi bagi saya, mesti ramai pengimport. Bukan 4 syarikat saja. Macam bukan 4 syarikat saja. Bernah dan sebagainya. Kerana dulu kita mempunyai stok makanan, stok beras kita 3 bulan. Kalau saya cakap berkali-kali, mungkin ada yang bosan saya cakap. Macam saya katakan, dulu di Anak Bukit, waktu saya belajar di Kolej Sultan Abdul Hamid dulu, kadang-kadang pergi ke Anak Bukit. Saya tengok ke sana tu, ada gudangnya, seluas-luasnya untuk makanan cukup untuk 3 bulan. Bila berlaku peperangan, bila berlaku darurat, bila berlaku banjir, keluarkan saja, tak ada masalah, stok kita ada. Dah habis musim itu, maka isilah balik. Dan sekarang ni kita dalam keadaan ekonomi dunia yang merudum. Dalam keadaan COVID begini, pergerakan ekonomi tidak seperti dulu lagi, tak serancak dahulu lagi, dengan keadaan yang cukup malam. Maka barang-barangan itu boleh dikeluarkan. Saya dah beritahu berkali-kali saya kata, kita ni kadang-kadang dasar kita ada yang tak betul. Contohnya, memanglah kita di Malaysia ni banyak penggantungan makanan kita daripada luar. Malahan nakkan santan kelapa pun. Santan kelapa pun produk ataupun kelapa daripada Bagan Datuk, daripada mana, negeri-negeri mana ni, tak cukup. Kita terpaksa import daripada Indonesia. Dan untuk bawa datang buah kelapa ni untuk diproses jadi santan dan sebagainya, perlu permit. Dan permit itu diberi untuk beberapa orang saja. Malahan, bawa masuk kobis pun perlu ada permit. Ikan pun perlu ada permit. Jadi berlakulah masalah harga yang tinggi. Sebab mereka berlumba-lumba pertama kali untuk mendapatkan permit. Itu. Siapa ni? Saya nak tengok tadi dia kata rakyat sekarang dah bijak dan pandai. Kami rakyat matikan saja monopoli oleh koloni orang Perak. Betul. Saya menentang monopoli. Sebab itu, kita ni kadang-kadang kita ada game di rumah kita ni, kita lupa. Berkali saya kata, kita tengok anak-anak kita main monopoli. Sedangkan main monopoli pun boleh beramuk adik-beradik. Boleh bergaduh. 4 orang main monopoli, dia dapat beli tanah ini, dapat beli tanah ni, dia buat hotel, dia buat itu dan sebagainya. Bila kalah, bergaduh. Begitu juga rakyat kita. Kalau adanya monopoli ini, maka tidak menimbulkan tidak menyelesaikan masalah. Kalau shaft of spring dapat keluar ke 10K, petrol pun naik. Tak lama lagi, harga barang pun. Ini kerisauan saya. It is my worry sebenarnya. Jadi kalau saudara kata saya ni menyalahkan orang, tidak. Saya melontarkan benda ini supaya mereka yang melihat, mereka yang menonton kita punya live ini, mungkin mereka bertugas di kementerian-kementerian itu, maka mereka juga peka dengan benda begini dan bercakap dengan buah-buah mereka. Jangan, pasal ada satu malahun tu. Satu malahun tu Amir Rijah tu. Dia dah berkati, tak betul je episod pedalnya kita lagi. Itu pandangan saya. Okay. Baik. Itu tentang kedudukan EPF dan kedudukan ekonomi dan sebagainya. Bagi saya yang paling penting sekarang lah perut. Sekarang ni tentang apa yang berlaku semalam, ini segi politik. Politiknya Presiden PKR, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saudara mungkin tak kenal beliau, saya rapat. Sebab saya bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim waktu beliau jadi Ketua Pergerakan Pemuda. Malahan sewaktu beliau mula masuk dalam UMNO pun, waktu itu saya jadi wartawan. Saya ingat lagi di Yayasan Anda. Beliau menjadi pengetua Yayasan Anda di Jalan Pantai, di Bangsa tu. Jadi bila jumpa, selalulah berbincang. Dia lebih mirip untuk menyertai parti PAS waktu itu. Sebagaimana yang saya nyatakan, amanat Tun Razak kepada Yang Amat Mulia Tengku Razali supaya membawa masuk Anwar Ibrahim masuk menyertai UMNO. Jadi satu hari itu saya ke pejabat beliau, borak-borak sambil minum kopi, dia kata, I give you scope. Wartawan ni yang paling penting pada kita bukannya nak makan, scope story. Itu kita mendahului akhbar lain. Dia kata, apa dia Pak Syekh? Panggil dia Pak Syekh. Maklum sajalah, Syekhul Anwar. Jadi dia kata, besok dia datang pejabat.
Kalau dah semua okey, I give you scope story. Scope story-nya ialah Anwar Ibrahim menyertai UMNO. Jadi hubungan saya, sejak beliau menyertai UMNO, saya dah rapat. Saya melihat Nurul Izzah tu macam anak-anak saya saja. Kak Wan, dia sebab saya panggil Kak Wan. Ya, arwah Mak Yan di rumah dia tu. Selalu saya. Ada peristiwanya dululah masa Datuk Anwar Ibrahim ni. Ini dia pun kadang-kadang ni hebat sangat nak jaga dia punya uslahnya dan sebagainya, tak tahulah. Satu hari tu masa waktu tu Petronas dagang nak bagi jual dia punya saham-saham. Buka jualan saham. Tapi satu orang 10 lot. Saya pun ingatkan kena ada hubungan rapat dengan Menteri Kewangan, pergilah ke rumah dia. Saya ingat lagi peristiwa tu. Saya pergi rumah dia, saya jumpa Mak Yan ada, arwah Mak Yan. Al-Fatihah untuk Allahyarham Mak Yan. Dia kata, Mak Yan, Pak Syekh ada? Dia kata, ada, mana tadi dia balik lewat pukul 2 pagi. So Anwar turun dengan bawa kotnya, lepas tu dia ambil kasut. Nak apa Kamal? Dah lah nak bincang sikit Pak Syekh. Amal masuk kereta. So saya naik kereta dengan Anwar. Ini Anwar punya perangai macam tu lah. Nak bincang dengan dia, masuk dalam kereta. Depan tu yang memandunya Sani, dia punya ADC-nya Mokhtar. Saya duduk belah kanan, dia duduk belah kiri. Jadi saya ceritalah sambil dia pasang stokin dia tu, kasut Menteri Kewangan. Masa itu dia bukan Timbalan Menteri lagi rasanya. Mau jadi Menteri Kewangan tak silap saya. So dia kata, apa cerita Kamal? Dia kata, Pak Syekh, saya kalau boleh sekarang ni nak minta lah tolong Pak Syekh. Ya maklum saya lah kawan, Menteri Kewangan. Minta tolong Pak Syekh. Apa dia? Nak minta tolong nak dapatkan beli saham. Saham apa? Saham Petronas dagang. Sebab dulu saham ni kalau kita beli dia panggil pink form. Borang ungu ni RM1 satu saham, tapi bila dah buka nanti RM4 boleh jual. Itu nak quick money. Saya pun teringin jugalah nak dapat duit segera ni. So sebab kawan-kawan bagi tahu, dia kata, pergilah jumpa Anwar Ibrahim, you baik dengan dia. Saya pergi. Saya cakap lah kita. Dia kata, you nak apa? Kita saya ada jumpa dengan Salamun. Salamun susah politik dia masa tu, bukan Izzah Makno. Saya kata, Pak Syekh, saya tanya Salamun kata 10 lot saja. Dia kata nak lebih kena tanya Pak Syekh. Nak berapa? Kata tak banyak lah Pak Syekh, dapat 200 lot cukup lah. 200 lot tu katanya 200,000 lah. Modal saya cukup lah waktu tu. Dia pun sambil pasang stokin tu, ketuk ke muka saya. Dia kata, Kamal, aku bergaduh dengan Rafidah Han tau untuk dapatkan saham ini untuk aku kawal. Sebab dulu saham-saham dikawal oleh Datuk Seri Rafidah Aziz. Dalam kabinet aku bertekak dengan Rafidah. Ni hang nak minta sebab aku nak bagi tahu semua orang Melayu. Dapat seorang 10 lot. Dapat merasa nikmat sedikit. Bukan banyak macam sekarang lah, macam EPF. Seorang 10,000. Begitulah dia kata. Ni tiba-tiba hang ni kena baik dengan aku. Hang nak minta sampai 200 lot. Tak payah dia kata. Saya ingat lagi. Masih tengang-tengang lagi. Dia ambil stokin pelepek. Dia kena stokin dengan itu peristiwa saya. Anwar Ibrahim ni pula perangai. Dia pelik. Saudara boleh tanyalah dengan siapa yang baik dengan dia. Dah habis tu, dia kata, itu je, itu. Kau berhenti. Ini cerita benar, saudara. Berhenti tepi jalan, turun, ambil taksi balik, ambil kereta kat rumah dia. Jangan mimpilah dia akan naik kereta dia sampai tu ke Petai Kewangan. Bohong kalau orang kata begitu. Ini pengalaman saya. Sebab itu, dalam keadaan bila dia berjuang apa semua tu, saya kadang-kadang melihat apa yang berlaku di Selangor. Saya tegur dia, Pak Syekh macam mana dulu you gini, sekarang jadi begini. Apa jadi ini apa semua? Sebab semalam, sebenarnya warga sudah melihat bahawa ramai yang minat nak tengok ada berlakunya pengundian di Parlimen. Tapi Anwar Ibrahim tak bangun. Saya tak dapat jumpa dengan dia. Tapi saya bersetuju dengan Isyam Jalil. Hantar mesej kepada dia. Perjuangan apa benda nak bangun, nak bantah pun tak berani. Tapi bila dia kata kita majoriti pembangkang mau memberi peluang kepada kerajaan dengan tidak menyokong undi belah bagi ketika pengundian belanjawan di Dewan Rakyat pada hari Khamis. Kata dia, jelasnya majoriti KM Pembangkang bersetuju untuk buat demikian, namun akan kembali membahaskannya pada peringkat jawatan kuasa Isnin nanti. Saya melihat bahawa artinya penguasaan di kalangan pembangkang, memang Anwar Ibrahim menguasai pembangkang. It is not Tun Dr. Mahathir. Saya bersimpati juga Tun Dr. Mahathir, berdirilah dia dengan anak dia bersama dengan 11 orang daripada Parti Amanah. Saya tersentuh juga sebab saya kata inilah akhirnya karier politik seorang mantan Perdana Menteri. Dulu hebat, negarawan hebat, arkitek ekonomi negara. Dulu dipuja. Siapa datang pun cium tangan berdecup-decup. Sebab itu saya cakap terang, walaupun saya rapat dengan Datuk Seri Najib, saya bukannya cucuk-cucuk nak beritahu dia.
Saya tidak akan pergi ke pejabat menteri untuk mendapatkan projek. Saudara boleh tanya dengan semua. Saya dapat. Malam ni saya cuma ceritakan sedikit pengalaman saya bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi beliau mengetuai ketua pembangkang dan pimpinan-pimpinan pembangkang memang menghormati beliau. Walaupun ada cerita benda begitu, saya kadang-kadang tanya juga, dia kata, hang ni janganlah jadi depak juga, dia tuduh aku bukan-bukan Kamal. Kita bukan saya menuduh. It's not that I tanya kat you, salah ke? Dia kata, hang ni macam tu lah perangai. Orang semua tak percaya kat hang. Itu cara Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan saya. Jadi bagi saya melihat bahawa apa berlaku semalam, artinya parti beliau masih menguasai. Jadi saya bercakap dengan Datuk Zahid, saya kata, Datuk Seri, be careful. Pasal PKR ini masih kukuh. Sebab pengundi-pengundi di kawasan urban area. Memang kita kata bahawa rakyat sudah kecewa dengan pimpinan Pakatan Harapan yang kita gelar macam-macam lah PH ni selama 22 bulan. Ya? Tetapi jangan lupa, dalam senario politik, segala-galanya berkemungkinan. Sebab itu yang penting pada kita adalah memastikan kita daftar pengundi. Sehingga saat ini kita tidak berdaftar orang Melayu yang tidak mendaftar dengan Suruhanjaya Pilihan Raya adalah hampir 6 juta orang. 6 juta orang ini is means a lot. Dalam era demokrasi, satu undi boleh mengatasi segala-galanya. Saya jangan lupa macam apa berlaku di Ajil, kursi Dewan Undangan Negeri Ajil Terengganu. Seorang ahli Dewan Negeri, dia bertanding UMNO dengan PAS, dia kalah 4 undi saja majoriti. Itu saya kata, ini tak tidur malam ni kalau kita. So, artinya kita warga UMNO kena bergerak. Data, big data kita kena ada. Jangan seronok-seronok. Orang dah tak suka dah sekarang ni dengan Pakatan Harapan. Orang dah benci dah apa semua. Betul. Tetapi dari segi politik, bila sampai waktunya, mereka menguasai. Mereka majoriti. Dalam itu berlaku, menangis tak berlagu lah. Betul, kita bermasalah dengan Parti Pribumi Bersatu. Memang kita bermasalah. Warga UMNO bermasalah dengan Parti Pribumi Bersatu kerana parti itu diwujudkan untuk membunuh UMNO. Itu jangan lupa. Sebab itu bagi saya tak apalah Tan Sri Modi jadi Perdana Menteri, jadilah. Whoever dalam Parti Pribumi jadi menteri apa semua, carry on lah. Sebab itu adalah dalam era demokrasi. Tetapi bagi saya tidak akan lupa, sebab itu kita kena pegang peribahasa Melayu mengatakan jangan usaha selalu lupakan jagat. Jagat tak pernah lupakan usaha. Ataupun jerat tidak pernah lupakan pelanduk. Pelanduk saja lupakan jerat. Jadi saudara mana ni? Atuk dah diibaratkan macam kasut lama. Dah haus tapaknya. Betul saudara dia, betul. Betul. Orang Perak, Datuk masa juga berjumpa menteri. Saya sebab itu saya kata, saya tidak berminat nak jadi wakil rakyat. Sebab saya tahu susahnya menjadi wakil rakyat. Saya tahu susahnya menjadi orang-orang ternama begini sebab kena menyantuni rakyat. Saya tahu. Sebab itu saya tak berminat. Saya berjumpa bila mereka berkawan. Saya jangan lupa kadang-kadang kita ni, sebab semalam saya dah cakap, kita ni kat bawah ni bagai narak benci. Bergaduh ni. Kamu Pribumi, kamu PAS, aku UMNO, kamu DAP. Kita di bawah ni nak bertumbuk, brother. Tapi dia orang dekat Dewan Rakyat tu, dekat Parlimen tu, duduk satu meja minum teh, tarik, okey, boleh cerita pula personal. Anak you macam mana? Anak I baru balik dari London. Tak terbakar kata dia. Tapi inilah keadaannya sebenarnya. This is politics. Inilah aura demokrasi. Ni cara kasih. Para guru pun tak mendaftar sebagai pemilih pengamat. Ini betul. Kita kena sedarkan warga kita. Jarak tak lupakan pelanduk, tapi pelanduk je dah lupakan jarak. Itu betul. Siapa beritahu tadi? Saudara Samsudin Saad. Sejarah PBBM Menawar Perak. Sejarah PBBM itu semuanya tikar member. Takkan kita nak berkawan dengan orang perangai macam itu. Itu saya kata, dari segi politiknya kita tak bersama. Tapi saya jangan lupa, kita memang marah. Tapi di Parlimen, mereka berjalan seiringan. Tuhan tahu sajalah, bila dekat Parlimen, kita benci sebenci-bencinya, tengok ahli Parlimen daripada Jelutong, Brian. Kita menyampah. Boleh tak? Cuma sekali hari itu dalam persidangan Dewan Rakyat sebelum ini. Kebetulan saya tegur dia.
Dia datang nak duduk minum dengan saya waktu tengah minum bersama dengan Datuk Abdullah Sani. Daripada Ahli Dewan dengan ada di Parlimen daripada PKR. Bersama dengan Taliuddin Ayub. Bersama dengan Mujahid. Yang saya balun dia bagai nak apa semua. Orang politik dia tahu. So lepas tu Ryan datang nak join. Dia kata, YB saya minta maaf. I tak boleh join dengan you. I pun tak suka itu join saya dengan meja saya. Sebab kita itu je memang saya tak boleh. Saya personal. Sebab cara dia apa semua memang menyampah benci saya. Kan? So dia duduk belakang. 5 minit saja dengar macam nak bertumbuk. Rupanya dia bergaduh dengan ahli parlimen Batu Pahat. Sesuatu apa nama dia. Nak bertumbuk tu. Itulah dalam peristiwa saya. Lain tak ada. Yang kedua yang saya nampak dari segi bergaduh yang nak bertumbuk apa semua mendiang Kapasing dengan Sami Belu. Pengalaman saya lah di parlimen. Itu saya. Lain tak ada. Cerita bagai narap, kita tak setuju, you pengkhianat dan sebagainya. Tak adalah. Bagi saya. Cuma sebab itu saya kata sekarang ni, pemimpin harus menyantuni rakyat. Tak apalah mereka nak berkawan ke. Itu aroma demokrasi. Kita tak ada masalah. Tetapi pastikan, ini siapa ni kita ni? Saleh Setia Solution. Daftar pengundi automatik umur 18 tahun. Belum lagi. Belum. Walaupun Parlimen telah meluluskan sebab Suruhanjaya Pilihan Raya masih belum mempunyai equipment yang cukup. Sebab itu kita kena daftar, pastikan. Sebab apabila kita tidak mempunyai pengundian yang cukup, kita akan kalah. Saya bagi tahu sebelum Pilihan Raya dulu, sahabat saya Datuk Hamim Samuri, ahli Parlimen Ledang, jumpa dekat Parlimen cakap dia, macam mana Wabi? Dia kata saya insya-Allah lah. Kata Wabi berapa orang pengundi? Dia kata pengundi saya Melayu lebih kurang dalam 54%. Bukan Melayu, dia kata dalam 40 lebih lah. Saya kata Wabi minta maaf. Untuk pilihan raya kali ini, you are going to lose. Dia dah tahulah tu, saya dah buat macam-macam. Saya kata yes. Why? Sebab kita tak cukup. Kerana daripada 54% itu, bila pecah dua saja, kita dah hilang. Kita tinggal lagi 25-27 saja. Dia dah ada kat sana 40. Tarik, dia cuma perlukan cari dalam 10-15% lagi. Mereka akan menang. Ini juga saya beritahu lah bekas sisa politik Datuk Sri Zahid. Datuk Sri Najib di Setiawangsa ke Wangsa Maju. Datuk Aziz, saya beritahu, minta maaf lah tu, dalam keadaan sekarang ni had. Tak tahulah tu, dia kata saya dah usaha, dia kata saya waktu musim Raya Cina itu saya bawa berapa kontena, saya bawa limau Mandarin. Saya kata pengundi Cina tak macam kita. Pengundi bukan Melayu, bukan macam kita. Itu yang sahabat malam saya kata, janganlah kamu berjumpa dengan rakyat berbekalkan kain pelekat dan kain batik ataupun beras kampit. Zaman itu sudah berakhir. Rakyat sudah tahu. Mereka tidak boleh digula-gulakan. Macam dulu-dulu, bila baru pilihan raya apa semua tu, kalau kawasan orang asli, bawa rokok, itu minta maaf, bawa sedikit 3-4 krek bia, ada pesta, okey, over. Saudara Hazian Hashim, Mak Latif bin Makno ni apa hal? Mereka yang begitu, saya dah cakap. Cara nak maki hamun orang, janganlah. Sebab terus terang saya beritahu saudara, saya berkawan dengan semua orang. Dengan saudara pula saya berkawan. Kalau saudara jumpa saya dekat mana-mana, tadi saya solat di PWTC, jumpa kawan-kawan dia kata, Datuk panas sekarang ni. Alah, kita tegur-tegur je. Ertinya sekarang saya tak kenal pun. Sebab saya suka berkawan. Saya banyak kawan saya macam di Selangor ni. Cuma dengan Amiruddin sebab dia bukan level, bukan sebahaya dengan saya. Okay? Tetapi macam Abdullah Sani, macam Mat Sabu. Sebab saya nak bagi tahu, Mat Sabu dulu anak dia kahwin, saya pergi kat Shah Alam. Dia pun terkejut. Sebab saya terima jemputan. Saya kata, saya tu Omar, MSO. Dia menulis apa semua memang baiklah dengan sebab itu dan Mat Sabu ahli PAS. UMNO tak bersama dengan PAS waktu tu. So saya pergi rumah dia Shah Alam. Dia pun terkejut. Dia kata, hang lah dia kata. Hang duk balon aku bagai nak dalam sahabat hang tulis pasal aku. Hang tenyeh aku tu dia. Tapi hang mai anak aku kahwin. Saya kata, Mat, between you and me, we are friend. Cuma kita berbeza ideologi. Kita berbeza pendapat. Dia kata, anak berapa ayam aku bagilah. Dia kata, bawa balik 2 biji telur. Anak tak boleh bagi 1. Kena balance. Keadaan tu dia macam-macam. Begitulah saya dengan
saudara Mat Sabu. Begitu juga dengan Mahfuz Omar. Waktu berlaku pertandingan, mula-mula Mukris nak bertanding sebagai ahli parlimen kawasan Jerlun. Saya pergi ke Jerlun, nak bantu dengan Mukris. Saya bercakap juga dengan Mahfuz Omar. Dia kata, mai jumpa aku 11.30 lepas kempen. Okey, sambil duduk, Mahfuz, boleh tak? Kalau you bantu-bantulah, Mukris ni nak bertanding, budak baru semua. Tak apa, tak ada masalah. Tapi yang tahulah, aku bukan ada duit nak kempen sangat. No. Ini kita PAS ni bukan ada duit sangat. Tak apa, bantu, I ambil arrangement. Ini pengalaman saya dengan saudara Mahfuz Omar. Begitu juga kalau di Perak, saya dengan Dr. Zamri, dengan Syarani, macam Peja, sebab dia peringkat anak-anak. Macam saya dengan Datuk Idris Harun di Melaka. Saya dengan Datuk Ghaffar Hatan. Kawan saya ramai. Dan saya pula dulu suka menolong kawan. Itu masalahnya pula bila kita dah kenal dengan orang besar ni. Ramai jumpa saya, Tok, tolong Tok. Apa, adalah ni sikit ni Tok. Tapi bila dia cakap, Tok, yang ini ada habuan untuk you, terus saya tak tolong. Yang ini memang saya tak. Sebab saya kata kalau dari awal lagi, kamu sudah pun menunjukkan ada ciri-ciri korupsi. Jawabnya, file kau tunjuk aku macam ni pun, you berjanji dengan saya nak bagi 100-200 ribu pun, minta maaf. Ini saya nak bagi tahu saudara. Kalau saudara jumpa saya nanti, Tok, minta tolong Tok. Tok kenal ke Tok menteri ni? InsyaAllah. Katalah sekarang ni, saudara Menteri Kedah sekarang ni, saudara Dato' Samsul Nasrallah. Dia orang baik. Dia orang baik sebab dia dulu adalah pegawai khas kepada Datuk Nazir Aziz. Masa itu saya duduk jawatan kuasa timbalan pada pengurusi Biro Antarabangsa. Bosnya Datuk Nazir Aziz. Sebab itu kita panggil dia Chief. Selalu pergi ke pejabat dia Datuk Samsul. Dan hari ini belum menteri. Tapi kalau nak jumpa saya, Tok, tolong Tok, ni supply ni tenaga nasional apa semua. Adalah untuk Datuk, terus tak payah. Saya tak cakap lah. Okey. Saya ayatnya OKKO lah jawabnya. Dan ini bagi saya, kita kenal dengan menteri, kalau benda tu fact, benda itu fakta. Orang bangsa kita, warga bangsa kita nak berniaga. Mereka memenuhi cukup syarat. Wajib kita tolong. Itu pendirian saya. Tapi bila mereka kata, ini bahagian untuk you, di situlah saya kata, mereka menghina saya. I'm not that cheap. Saya bukan semurah itu yang boleh dibeli dengan gini. Kalau nak, sama-sama duduk makan. Okey. Ini projek ni kau buat betul ni. Malu aku dengan menteri nanti. Tapi kadang-kadang ada yang juga tu, dia tak dengan kita, tak ada dekat menteri pula disogok, apa tu dia dapat macam-macam projek. Ada kawan saya, bukan tak ada. Jadi kepada warga bangsa kita, dalam saat-saat kita menghadapi yang kesukaran ini, saya mengharapkan saudara dah dapat duit 10,000 tu, jaga keluarga dulu. Dan kita tunggu. Kita tunggu pilihan raya akan datang. Saya nampak pilihan raya sekarang ni, tak ada projek yang boleh dapat diselesaikan. Tidak ada. Kerajaan pun tak ada duit sebenarnya. Betul lah cakap bilion-bilion tu. Saya tak nampak lah sebenarnya. Sebab itu saya tengok Yang Hormat Senator Tengku Zafrul membuat pengumuman pun, dia pun dalam keadaan ketor yo. Sebab dia tahu keadaannya. Bagaimanapun kita berlapang dada mengharapkan akan adalah mana-mana sumbernya. Sebab kalau tengok dari segi bajet yang dibentangkan itu, dengan pendapatan negara, tidak nampak ada logikanya. Sebab pendapatan yang kita jangkakan, sebab dia punya bajetnya sejumlah 322 bilion. Ertinya pendapatan negara, kalau dia 30%, negara punya pendapatan, hasil mesti ada 1 triliun. Itu sepatutnya, imbangannya sebab 30%, 30%, macam itulah, saya tak tahu lah. Tapi kebiasaannya, KDNK dan sebagainya. Pendapat dalam keadaan negara, bukan negara kita saja, di seluruh dunia. Kecuali Norway, kecuali Turki. Kenapa Turki itu maju? Kenapa Turki itu hebat ekonominya? Kerana pimpinannya tidak mengamalkan KKN. Tidak ada korupsi, tak ada kronisme, tak ada nepotisme. Kita bincang lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam, selamat bahari minggu kepada saudara yang mempunyai isteri dan sebagainya. Santunilah kasih sayang saudara kerana hari ini adalah hari perkahwinan sedunia. Sekian, terima kasih. Selamat malam.